dikekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello. 15 Januari kami berdua kembali untuk menemani anda. Apa khabar semua? Harapnya dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Kami sangat-sangat ceria hari ini, kan? Warna baju kami pun untuk menaikkan lagi mood anda untuk bersama kami sepanjang 1 jam ini. Betul. Selamat hari Isnin dan kita dah pun masuk ke minggu ketiga di bulan Januari ni. Cuti hujung minggu hari tu, so pergi mana? Kali ni tak pergi mana-mana. Pergi ke kuil sembahyang sahaja. Minggu lepas saya ke Pasar Seni, jalan-jalan bersama dengan... saya tengok posting awak di Instagram. Dengan rakan-rakan saya bersama dengan anak-anak kecil mereka. Agak bestlah juga. Lainlah sedikit aktiviti kali ini. Okey, saya pula semalam saya baru balik dari Cameron Highland. Awak dengar suara saya macam lain sikit kan? Kenapa tu? Sebab cuaca di Cameron Highland, saya tak tahulah orang dulu-dulu dia kata, alah Cameron dah tak sejuk lah. Tidak ya, Cameron Highlands masih lagi sangat-sangat sejuk. Okay. Dia macam suhu aircon yang paling sejuk, 16 degree Celsius kan. So turun-turun tu terus sesama sakit. Okey. Tapi saya dah test COVID, saya negatif. Jadi ini perubahan cuaca lah. Ya, betul. Jadi peringatan juga kepada anda semua, sekiranya bawa anak-anak anda bercuti dan sebagainya, pastikan anda pack siap-siap ubat-ubatan untuk anak-anak anda dan juga untuk diri anda sendiri. Sebab saya sampai sana bila dah flu, dah batuk semua ni, tak bawa ubat. Alamak. Tapi ini bukannya Yana tak sihat disebabkan apa-apa yang serius lah. Hanya kerana cuaca sejuk sangat. Okey. Apa pun saya rasa kita di sana Cameron Highland kesejukan. Di sini di Malaysia kita demam. Kita hangatkan lagi suasana di sini disebabkan oleh AFC Asian Cup Qatar 2023. Malaysia akan bertembung bersama dengan Jordan. Betul. Kabarnya malam ini pagi ini 16 hari bulan akan bertembung bersama Jordan dan dikabarkan terdapat beberapa syarikat swasta membenarkan staf mereka memakai jersey Harimau Malaya di pejabat pada hari ini sempena aksi Piala Asia 2023 Malaysia menentang Jordan. Wah, seronoknya. Apa kata kalau anda semua yang pergi ke office, ke pejabat masing-masing yang memakai baju Harimau Malaya ni kan? Tag kami di Wanita hari ini, upload, tag dan kongsikan bersama dengan kami semangat anda untuk menyokong Harimau Malaya. Ini ada kuning sikit boleh lah kan? Boleh. Saya lah out of team. Tak apa. Saya mewakili semua tim WHR. Okey, dan ini juga perkongsian untuk anda di mana Grand Brilliance Studio dan Primeworks Studio mempersembahkan sebuah filem seram blockbuster Anak Perjanjian Syaitan 2 yang kini kembali menuntut janjinya. Diterajui oleh ramai pelakon-pelakon hebat, ada Ika Farhana, Alif Sattar dan juga Fasha Sanda serta diarahkan oleh Dr. Ahmad Idham. Jom ramai-ramai kita serbu pawagam berhampiran anda sekarang. Okey, di pawagam mulai 4 Januari itu Sugi. Maknanya dah lebih kurang 2 minggu. Betul. Okey, hampir 2 minggu Anak Perjanjian Setan 2 ini sudah mula ditayangkan. Diharapkan kutipannya juga bagus dan sambutan daripada peminat-peminat cerita horror ataupun cerita seram juga bagus dan memberangsangkan supaya dapat menghangatkan lagi industri perfilman tanah air. Sama-samalah kita menyokong industri tempatan kita. Baik, Yana, tadi awak dah bertanya saya aktiviti yang saya lakukan sewaktu hujung minggu. Betul. Kali ini nak tanya kepada penonton, apa yang anda lakukan sewaktu hujung minggu? Ada idea ke untuk hujung minggu yang akan datang ni? Baru hari Isnin. Betul. Tapi dah tanya untuk hujung minggu. Kalau belum ada idea lagi, mari kita saksikan paparan ini yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Apalah agaknya aktiviti itu Jom kita tengok. Kalau boleh aku nak bawa mak merata tempat yang cantik-cantik. Tapi kaki mak dah cepat lenguh. Thailand sikit dah ajak patah balik. Comel. Orang kata aku dengan mak kembar. Setiap kali orang cakap macam tu aku rasa happy. Sebab kalau muka serius ni orang tua-tua cakap jodoh. Aku harap aku dapat berjodoh dengan mak. Menikmati nikmat sebaya tak tua-tua di Firdaus sana. Tak ada bayanglah kalau mak cuma pinjaman sementara di dunia semata. Dan wangi-wangi yang kuserahkan pada seleramu yang lebih maju.
Kadang-kadang Yana tak payah pun keluar rumah, duduk dalam rumah bersama dengan keluarga, movie night ke, buat bercucuk tanam sedikit bersama dengan keluarga pun dah boleh jadi aktiviti bersama. Kadang-kadang dalam kereta dengan radio pun dah cukup dah orang kata healing, aktiviti lah juga. Itulah saya pun kalau tengah memandu dalam kenderaan tu, mesti saya akan suka buka radio. Tapi hari ini, adakah anda semua peminat Tegar, pendengar Tegar Molek FM? Kalau iya, kita bawakan 2 orang wajah Molek FM. Yang seorang legend, yang seorang lagi baru mula digandingkan bersama dengan DJ Nas dan juga Kila. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tahniah kedua-duanya sebagai wajah baru Molek FM. Sihat ya? Ya, alhamdulillah. Cuma dia tadi nervous sikit Nervous, tadi. Sebab dia nak masuk sini, dia kata nak jumpa Uyaina, dia cakap, I don't know why. Dia kata dia nervous. We have a long history. Okey. Nanti kita tanya history ya. Tapi sebagai permulaan nak tanya Kila dahulu ya. Abang Naz, bagaimana perasaan dapat menjadi salah seorang penyampai radio Molek FM? Okey, first of all, terima kasih. Khususnya cantik hari ni. Perasaan Kila mula-mula of course nervous. Nak mula sebab kita tak pernah ada pengalaman dalam bidang radio. Okay. Kalau sebab sebenarnya Kila buat pengacaraan, kita dah biasa bercakap dengan TV depan kamera. Ini kena bercakap tanpa ada kamera dan kena macam orang kata feel the moment tanpa orang tengok. Kita kena imagine orang kan buat apa dan sebagainya. Memang sangat-sangat nervous. Tapi alhamdulillah Abang Nas banyak sangat membantu. Dia banyak sangat tegur dan ajar Kila, you have to do this, TV tak sama dengan radio dan benda tu yang Kila belajar, dia tak sama. Tapi sekarang dah 4 minggu. Dah sebulan, almost sebulan. Masya Allah. So far ada kena bully tak dengan Abang Nas? Alhamdulillah, benar. Okey, Sugi, kalau tak silap saya kan, beberapa bulan yang lalu, Abang Nas dan juga Mak Dan ada datang ke sini untuk Molek FM juga. Tapi itu sesi petang. Betul. Kali ini, bergandingan dengan Kila pula untuk sesi pagi. Jadi mungkin Abang Nas boleh ceritakan sikit lah, apa sebenarnya perbezaan kalau buat radio waktu petang dan juga waktu pagi, dan pengalaman Abang sendiri sekarang ni? Pagi ni dia lebih satu program yang kita panggil main lah dekat radio ni. Even kalau datang macam saya ni tak adalah kita kata main, tapi orang panggil main lah. Sebab pagi ni dia akan drive untuk segmen-segmen yang lain. Jadi dia lebih banyak kerja dan lebih involvement daripada kita kena lebih banyak fokus. Petang ni kita mungkin lebih santai dan lebih relax lah. Jadi pagi ni dia lebih satu, saya rasa game yang lebih serius lah. Macam itulah. Okey, off record, jujur. Lagi suka dengan Mak Dan ke? Saya secara jujurnya saya lagi suka dengan Kila ni lah. Senyum dia manis dan sebagainya. Tapi you ingat, tapi satu benda yang dia cakap, transition TV ke radio bukan mudah. Kalau you biasa buat TV, you nak transition ke radio, saya rasa sangat-sangat sukar. Dia punya masalah dia, bila every single time talk set, dia sibuk nak kawal muka, dia nak kawal cun. Dia cakap tak payahlah nak kawal kamera kan. Dia ingat benda tu dekat TV. No, dia audio kan. Tapi seronok sebenarnya boleh tengok chemistry anda berdua ni pun. Ni macam abang tengah marah adik. Betul. Kat radio pun macam tu. Tapi sebab apa ni, yalah, kita bila orang baru dapat bertandingan dengan orang lama, jadi itu yang kena cepat belajar, serap sebanyak ilmu. Ini ada komen dekat Facebook. Davy Baringbing kata, radio Molek FM amat-amat suka dengar petang-petang, lagi-lagi kalau ada DJ tu Mak Dan. Semua DJ saya suka dengar. Okey, tapi bercakap mengenai Molek FM berwajah baru, apakah yang baru di Molek FM? Siapa nak kongsikan? Obviously bukan saya yang baru lah. Kita ada 2 figura yang baru. Pertama ialah Kila. Dan kemudian kita malam kita ada Ana Al-Jufri. Dan saya rasa dua-dua segmen bagus lah, kita beri nafas baru. Dan malam ni segmen dipanggil Molek Rindu. Molek Rindu? Molek Rindu. Rindu siapa tu? Rindu tu? Sesi luahan lah. Molek Rindu tu basically di sesi luahan kisah cinta, kisah rumah tangga dengan Ana Al-Jufri. So Ana setiap malam dia akan bacakan puisi-puisi kan. So seronok lah, something new. Okay. It's all about love. Wow, all about dan orang saya fikir dia tak pernah habis dengan kisah cinta, kisah kehidupan, susah payah dan sebagainya. It's a very good segment lah, kena dengar. Pagi obviously memang bagus lah kan, dengan combination dia budak baru dan dia, saya ingat saya dah lama, tapi bila datang budak baru
baru macam ini, meaning budak muda. Brand new lah. Jadi dia punya energi tu lain. Dia attract a new followers, new listeners. Saya rasa bagus lah. Tapi Abang Naz ni pun energi dia macam budak-budak yang young tu. Kalau dia belum makan, saya boleh belanja makan lagi lah. Saya tadi masuk hello Abang Naz macam yelah kan kita kan. what's up, how are you? Nice. Tapi Molek FM kan Patah Timur. Okey, jadi di penghujung segmen ni mungkin anda berdua boleh cakap kepada kecek kepada peminat-peminat Molek FM untuk terus mendengarkan dan memberi support kepada Molek FM. Kita bagi orang Kelantan lah kan. Okey, Assalamualaikum. Saya awak Gugu Pantai Timur tu. Terima kasih banyak first of all sebab dengar Molek FM, support daripada Molek Pagi Duo. Kita ada 10, 3, kita ada Mek Yan bersama dengan Mek Yan. Lepas tu kita ada bersama dengan Mak Dan dan malam kita bersama dengan Ana Aljufri. Terima kasih banyak atas support set awak. Tanpa set awak, mana mungkin Molek FM akan berada seteguh ini. Set awak, set kita tu sama. Lebih kurang ya. Set kita jangan pecah. Saya nak tanya, set Gugu tu apa? Gu tu macam geng. Dia kalau Kelantan Pantai Timur ni geng-geng dikuas. Okey. Dan saya rasa moga terus kalau kita tengok 2 tahun Molek FM ni progress sangat-sangat baik lah. Kalau kita pasal rating, kita tak pernah jatuh dan sebagainya. So we just continue the momentum lah. Dan dengan kedatangan Mek Kelantan yang manis ni, saya harap moga pendengar-pendengar Molek FM akan lebih terhibur insya-Allah lah. Baik. Terima kasih kedua-duanya dan mereka berdua yang akan bersama dengan kita untuk topik hari ini, tular untuk marketing. Kita tak sabar ni. Jenas mesti ada banyak dia nak kongsi. Jadi Gugu WHI, Gugu WHI, anda terus bersama kami kongsikan pendapat anda berkaitan dengan topik kita iaitu tular untuk marketing. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Thank you guys. Wanita hari ini, wanita hari ini. Tular untuk marketing. Ini yang kita bincangkan pada hari ini bersama dengan 3 orang tetamu kita pada hari ini. 2 orang kita dah sempat bersembang dengan mereka tadi. Okey, kita persilakan kembali DJ Naz dan juga Kila. Dan Sugi, kita juga bersama dengan Dr. Siti Aisyah Yahya yang merupakan pensyarah Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga seorang kaunselor bertauliah. Betul. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ceria tengok doktor hari ini. Tak sabar. Baik. Sebelum kita ke doktor, saya nak tanya pada DJ Naz dan juga Kila. Sejujurnya, orang kata any publicity is good publicity kan. Anda berdua okey tak kalau bila sesuatu video anda tular dan menaikkan nama anda? Kalau macam Kila, kalau dia menaikkan nama dari segi positif, saya okey. Tapi kalau negatif, nama tu kita nak bawa panjang. Baik, DJ Naz? Saya rasa okey. Saya rasa okey. Tapi kita masih ada punya reason yang baik lah. Kalau kata alasan yang tak bagus, sebab-sebab yang tak baik, so saya tak rasa benda tu bagus lah. Okey, baik. That publicity is still publicity lah, of course. Okey, tetapi kan mungkin dalam konteks perbicaraan kita pada hari ini kan, yang mana mungkin rata-rata ramai orang yang ada social media, ramai juga pengguna-pengguna social media ni sering kali disajikan dengan konten-konten berbeza buffet spread. Ya, buffet spread, berbagai jenis konten dan ada juga konten creator yang mana mereka fikir Produser kami kata yang menjengkelkan. Mungkin atas dasar kerana mereka sebagai content creator setiap hari ingin mengeluarkan konten-konten baharu. Baik ke, buruk ke, tak apa, asalkan dapat engagement tersebut, insights mereka tinggi, dapat pencapaian yang tinggi berdasarkan views dan sebagainya. Tapi mungkin doktor boleh mulakan terlebih dahulu perbincangan kita pada hari ini kan dengan saya tertanya, adakah orang yang gila viral ni ataupun gila nak mendapatkan publicity menerusi social media ni mempunyai sejenis penyakit yang mungkin mereka sendiri pun tak tahu?
Okey, terima kasih Sugi dan semua. Okey, sebenarnya kalau menurut daripada psikologi dia ada satu jenis penyakit. Kalau kita tengok teori Sigmund Freud pun, sebab saya biasa konsult dengan klien-klien yang mana teori Sigmund Freud yang mana kalau daripada kecil kosong baru lahir hingga 12 tahun, kalau kita tak dapat perhatian daripada ibu bapa atau terlebih perhatian ibu bapa, maka bila kita umur remaja, berumur 13 tahun ke atas, kita akan tunjukkan bahawa kita ni tak cukup kasih sayang. Dan tak cukup kasih sayang tu kita akan expresskan, kita akan buatkan kita nak perhatian pada orang. Contohlah kalau biasalah kalau saya tengok status student ataupun status orang luar, dia asyik menulis aku sepilah, aku rindulah, bisnes aku tak Ini macam molek rindu. Maksudnya kat situ, why not kalau dia pergi sendiri, pergi hilangkan stres. Contohlah dia kata dia rindu, dia jumpa suami dia. Kalau misalnya marketing dia tak diviralkan, tak maju, maka dia rancang strategi dan perlukan ada ilmu untuk sale marketing dia. Dan satu lagi, kalau menurut dalam psikiatrik lah, yang mana ada penyakit yang dipanggil sebagai histrionic personality disorder, iaitu HPD. Yang mana HPD ni dia berpunca daripada dia keliru tentang diri dia sendiri. Siapa aku ya? Contohlah dia nak buat marketing. Okey, aku nak bisnes dan mungkin dia ni terlampau dipupuk dalam fikiran dia, okey aku 1 tahun nak 1 juta, 1 tahun aku nak 2 juta. So bila dia ada aim dia yang mungkin jelas tapi cara dia tidak menghalalkan untuk dia buat. Ni yang dikatakan sebagai dia tahu matlamat tapi matlamat tidak menghalalkan cara. So awas. So nak tahu kalau penyakit HPD tu macam mana, kok-koklah tiba kita ada kan, macam kita ada. So benda tu memang normal tapi tak normal pada orang yang ada HPD. Dan kita nak kenal macam mana ada orang HPD ni, punca dia ada 3 perkara. Iaitu daripada gaya asuhan ibu bapa, mungkin terlampau dimanjakan ataupun kurang dimanjakan. Yang kedua adalah mungkin dia ada traumatic disorder masa kecil. Mungkin masa kecil dia ni terlalu tak diberi perhatian. Mungkin mak dia 3 bulan dah bekerja, anak-anak orang berkejaya ni kan, kurang perhatian daripada ibu bapa. Bukan. So mungkin dia kurang perhatian dan dia dapat perhatian daripada orang luar. So sebab itulah dia mencari perhatian, dia buatlah sesuatu yang viral, satu konten viral, sebenarnya dia bukan nak perhatian orang luar tapi daripada ibu dia. Dan tanda-tanda HPD ni ada beberapa perkara lah, kita boleh checklist kan. Adakah kita ni ada ke tak HPD ni? Okey. Pertama, kita ni tak mungkin kenal kita simpan diri seorang ada HPD. Sekejap dahulu. Kita nak hadam dahulu. Baik. Dan mungkin saya nak tanya kepada DJ Naz, sebab marketing kalau kita lihat dahulu ni kita kaitkannya dengan bisnes, dengan perniagaan sahaja. Tetapi sekarang ini marketing ini dikaitkan dengan individu itu sendiri. Kalau di social media sosial pun kita yang harus buat pemasaran untuk diri kita sendiri, walaupun bunyinya macam janggal marketing untuk diri sendiri, tapi memang macam tu lah. Jual diri kita sebab kita adalah produk kita sendiri kan. Jadi bagaimana DJ Naz melihat keadaan sekarang ini di mana semua orang ingin menjual ataupun memasarkan diri mereka, kemaruk dalam bidang pemasaran diri mereka? Saya rasa benda yang penting ialah apa yang motivasi orang tu buat. Macam kalau perniagaan, dia jelas kenapa dia motivasi dia lah untuk keuntungan dan sebagainya. Jadi bila orang dia jual diri ni, kalau kita kata dalam media sosial, satu benda je saya rasa antaranya ialah dia nak kemasyhuran lah. Dia nak fame tu. Jadi fame ni, like you said, kadang-kadang dia addiction lah. Dia satu benda yang, satu ketagihan dan sebagainya. Bila mana kita kita punya konten jadi viral, dapat like banyak, begitu begini bagai semua, jadi perhatian. So dia dimotivasikan oleh untuk masyhur ni lah. Begitulah. Tapi still like I said, masih lagi perlu beretika dalam apa saja yang kita buat lah. Sebab segala benda yang kita buat ni akan dipertanggungjawabkan. Cuma cerita pasal etika ni, doktor, dia berada dalam kawasan yang sangat-sangat kelabu lah. Mungkin beretika untuk kita, tak beretika untuk orang lain dan sebagainya. Tapi you kena ada satu guideline yang jelas lah. Macam mana nak market, you know. Saya suka bila Naz cakap pasal grey area tu kan. Lain orang etikanya mungkin berbeza dan orang punya morality tu pun berbeza-beza. Tetapi adalah orang kata standard common sense ataupun guideline lah yang masyarakat semua bersetuju bahawa ini dah melampaui batas dan sebagainya kan. Kalau Kila sendiri berada dalam industri yang sebegini, masih lagi muda dan sebagainya, adakah ia menjadi satu struggle buat Kila untuk orang kata memasarkan diri dan juga untuk mungkin tertanya-tanya bila aku pula nak viral ataupun konten bagaimana sepatutnya aku buat supaya diri aku ni lebih ditonjolkan, supaya lebih lagi mudah nak bekerjasama dengan orang-orang ataupun brand-brand tertentu dan sebagainya. Pernah tak berada dalam situasi sebegini? Pernah.
Benar. Sebab dia macam ni, dunia kita sekarang, lagi kita bekerja dalam industri, apa sahaja pun orang akan tengok social media. Orang nak tengok kita punya Facebook, TikTok dan sebagainya. Orang lebih pandang kepada followers dan views. Kalau kita tak ada followers dan views, orang pun tak nak ambil. Jadi itu pun menjadi isu kepada kita ni. Contoh macam Kila dulu, Kila tak aktif TikTok. Tak suka sangat nak menari kan, more kepada bercakap tu okeylah kita bagi opinion. Tapi bila ada satu tahap tu, ada seorang ni pernah cakap Kila, dia kata, "Babe, you kena buat video joget-joget lah kat TikTok kan." Padahal waktu tu Kila rasa macam that's not me kan. Macam that's not my style. So kenapa kita pun berhijab kan. So kenapa Kila nak jadi diri orang lain. Orang berjoget ke tak? Tak. Alhamdulillah. Kalau tak, habis kena badan. So masa tu Kila rasa macam memang kena macam ni ke? Masuk dunia ni memang kita kena viral ke? Memang kita kena tunjuk-tunjuk badan, goyang-goyang, joget-joget baru orang akan appreciate kita punya bakat ke? Macam tu. So alhamdulillah waktu slowly kita dah masuk dunia industri, sebenarnya kalau kita berbakat, orang pun memang akan nampak benda tu. Kita tak perlu jadi diri orang lain semata-mata untuk nak viral lah. Itu Kila punya pengalaman lah. Dan ini juga apa yang pencapaian untuk Kila. Sekarang ni bergelar penyampai radio untuk Molek FM. Lepas tu nanti akan bersama dengan keluarga NLKO 2.0. Betul tak? Betul. Jadi apa yang Kila sampaikan ni adalah mungkin boleh jadikan inspirasi juga kepada adik-adik kita di luar sana yang generasi ni sama seperti Kila. Kila dengan yang mana seringkali merasakan bahawa pressure ataupun tekanan untuk menghasilkan konten-konten supaya dilihat mungkin dan sebagainya, tak salah, tetapi perlu ada etika dan juga garis halus itulah sebagai limitation. Ya, betul. Dan dalam bahasa Inggeris ada satu perkataan conforming. Conforming bila orang lakukan sesuatu, kita pun nak lakukan. Kita bukan lakukan sebab kita nak buat, sebab kita nak jadi one of them dalam kumpulan mereka. Baik doktor, selepas ni kita akan tanya mengenai ciri-ciri tadi doktor, tapi sebelum itu kami nak juga anda dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Viral untuk marketing ni sebenarnya bagus untuk bantu kita macam saya ni as a usahawan, okey, ataupun orang meniaga, memang bagus sangatlah. Okey, sebab dia membantu untuk menambah income kita ataupun sale kita. Tapi bila viral tu, viralnya tak baik, lepas tu ending dia adalah untuk mengeluarkan produk. So saya rasa itu sangat-sangat tak baiklah. Sebab apa? Sebab dia adalah hal peribadi dalam sesebuah keluarga, itu dia akan mengganggulah sebenarnya. Kalau sekadar macam mana nak keluarkan produk, semata-mata nak keluarkan konten pasal perceraian, pasal apa, itu adalah tidak patut sebab orang luar banyak menilai kita, orang luar banyak tengok yang padahal kau bahagia semua tapi tiba-tiba kau buat konten benda tu, rupanya kau nak mengeluarkan produk macam tu. So pada saya tak boleh lah. Pada saya, marketing tu sendiri tak ada masalah, tapi intention marketing tu kalau hanya sekadar untuk mempromosikan sesuatu produk yang lain, tak ada kena-mengena dengan marketing tu sendiri, ianya sangat-sangat tak patut lah. Netizen ataupun warga-warga Malaysia di luar sana menganggap ianya satu benda yang tidak patut, ianya benda yang negatif, sebabnya dia dianggap seperti menipu. Macam tu, kita rasa tertipu dan ditipu bila marketingnya untuk sekian, tapi hasil dia sebenarnya untuk benda lain. Harapnya mungkin upcoming content creator boleh ada idea marketing yang lebih bermanfaat lah untuk tontonan awam. Saya suka apa yang dikatakan oleh salah seorang ahli suara tadi. Sebab bagi saya, apa saja yang kita lakukan, dia akan ada repercussions ataupun akan ada kesan dan akibatnya. Jadi, fikir dulu panjang-panjang sebelum nak buat sesuatu konten tu. Baik. Dan sebelum kita tanya kepada doktor, saya nak baca juga komen oleh rakan kita di Facebook, oleh Natirah Muhammad Yusof yang berkata, tular untuk marketing jika caranya betul dan boleh menaikkan rating menguntungkan. Apa-apa pun sebelum sesuatu itu menjadi tular, kena bijak membezakan sama ada baik atau menjengkelkan. Allah beri akal, berfikirlah dengan bijak dan rasional. Tapi saya rasa Yana, dalam era sekarang ni semua orang nak benda yang cepat. Betul. Results cepat, nak tular cepat, marketing cepat. Betul. Dan akibatnya adalah aib sendiri terbuka, rahsia rumah tangga dijaja kepada seluruh masyarakat. Sampai semua orang tahu apa yang sedang berlaku dan sebagainya. Dan soalan ini berbalik kepada apa yang doktor nak kongsikan tadi
tadi, iaitu ciri-ciri. Bagaimana sebenarnya kita nak mengenal pasti yang sekiranya seseorang ini ataupun mungkin kita sebenarnya menghidapi HPD ni tadi. HPD. Okey, ciri-ciri yang pertama, kita ni mudah gelisah. Dan kita ni sebenarnya kita tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Contohlah kita nampak orang ni cara strategi marketing dia macam ni. So kita kata, wah aku nak buat lebih lagi lah. Mungkin orang ni dia buka tudung. Contohlah kebalik Islam yang Islam kan. Lepas tu dia kata, okey tak apa, aku lebih lagi, aku tunjuk body aku lagi. So kat situ dia tak boleh tengok orang lebih dan dia akan gelisah. Dan dia ni memang selalu buat action yang memang dia nak perhatian orang. Contoh, dia saja contohlah kalau kita bercakap kan dalam kawan-kawan kita ke, tiba-tiba dia cakap suara yang kuat. Volume dia kuat kan. Sebenarnya dia nak perhatian. Dan dia cepat marah. Kenapa? Sebenarnya dia nak perhatian. Dan dia tak suka orang lebih, dia nak perhatian dan dia tak boleh melihat orang macam kenapa dia ni mesti aku nak up juga tentang diri aku. Dan sebenarnya dia tersilap satu perkara. Dia lupa satu perkara iaitu dia buat sesuatu yang tidak normal. Macam DJ Nas kata tadi. Doktor, minta maaf sangat-sangat. Betulkan mic doktor sedikit. Jadi sementara kita betulkan mungkin kita boleh. Tapi kan doktor, bila doktor cakap tiba-tiba cakap kuat dan sebagainya, saya mengaku saya bersin kuat. Tapi itu saya tak boleh nak kontrol. Itu saya tak boleh nak kontrol sebab dia bertindak secara spontan kan. Tapi ini mungkin sesuatu yang kita boleh beri perhatian lah. Kalau ada dalam kalangan kita yang tiba-tiba begitu dia khalayak ramai kan. Baik doktor, mungkin kami perlukan untuk doktor membetulkan mic doktor sedikit. Okey, Yana tolong doktor. Sebab Allah, mana pergi mic-nya? Mic-nya hilang. Okey, baik. Sementara Yana membantu doktor, mungkin saya boleh bacakan komen-komen di Facebook. Tadi Yana dah bacakan daripada Natira. Ini daripada Aminuruddin. Katanya, salam. Tak salah nak viral tapi biarlah berpada-pada perkara perkongsian positif yang baik dan membantu serta membina. Janganlah pada tujuan negatif yang tujuannya untuk mengaibkan dan menjatuhkan orang lain. Betul seperti mana yang Yana kongsikan tadilah. Kalau sesuatu berlaku dalam keluarga kita, biarlah keluarga kita sahaja yang tahu yang buruk-buruk itu. Tak payahlah kita menjaja, Yana tadi betul. Menjaja kepada semua orang di media sosial. Okey, baik. Okey ke mic doktor? Okey. Okey, baik doktor. Sila jadi, sambung. Mungkin boleh sambung dengan karakteristik yang kedua. Okey, karakteristik yang kedua, ciri-ciri orang dia lah selain daripada orang tak boleh lebih apa semua. Dan apa yang saya nak cakap tadi, dia terlupa satu perkara. Kita ni berada dalam dunia realiti. Cuba kita pijak kaki. Kita masih lagi berpijak di bumi yang nyata. So kita ni apa saja kita nak promote diri kita ke, kita nak viralkan marketing kita ke, kita kena fikir baik buruk. Kita kena fikir, okey, kalau aku viralkan dalam 2-3 hari, mungkin aku punya marketing akan sale up. Memang betul-betul menaik lah. Tapi kita kena fikir 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. Sebab kita kena ingat dalam kita nak viralkan marketing, kita nak promosikan marketing kita kena ingat keberkatan rezeki kita itu datang daripada Allah, datang daripada Tuhan. So walaupun mana pun usaha kita, sebab itu kalau kita nak berjaya, kita ada doa, usaha dan tawakal kan. Kita berdoa, kita berusaha, tapi kalau usaha itu tidak mengalaikan cara, biasanya orang macam ni dia akan kaya sekejap saja. Lepas tu dah terus tak ada dah senyap kan. So macam mana kita nak sustain? Pertama sekali memang kita kena ada ilmu marketing yang baik. Contohlah saya memang sangat tertarik, saya selalu mengikuti, kalau maaf saya bagi contoh macam Khairul Aming. Dia tak adalah beria sangat nak tonjol beria-beria, cuma penonton akan sentiasa ingat sudu senduk kayu dia. Senduk kayu dia, lepas tu hey WhatsApp guys kan. Lepas tu kacau-kacau dah siap buat mini love. So benda tu pun benda yang kita tengok sangat happening, sangat lembut, sangat soft spoken, tapi benda tu yang akan orang ingat. Dan kita tengok dia juga baru ni dapat anugerah apa semua kan. So bagi saya, apa-apa kita nak buat, kita kena fikir panjang. Kita jangan nak matlamat kita ini bulan 1 hingga bulan 3 kita nak dapat 1 juta. So kita pun terus saja buat marketing yang sale gila sehingga kan kita lupa hukum Allah. Sehingga kan kita seperti menjual diri kita. Dan bila doktor sebut nama Khairul Aming tadi kan, dan anugerah yang dimenanginya tahun lalu di TikTok, iaitu TikTok of the Year kan, Content Creator of the Year. Dan di hujung ucapannya itu pun dia ada memberikan kata-kata semangat kepada adik-adik yang sekiranya nak membuat satu konten pun, buatlah konten yang berilmiah, jadilah seorang content creator yang berilmu. Dan mungkin ini juga yang boleh menjadi orang kata penguat semangat kepada mereka yang setiap hari perlu melakukan konten baru. Betul. Dan sebenarnya perkataan viral ataupun tular itu tidaklah buruk
buruk semata-mata. Sebab kadang-kadang kita dalam mindset kita, viral tu lah, jangan takut tengok benda yang sebab kebanyakan video viral ataupun yang tular yang kita lihat adalah benda-benda yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi saya nak tanya kepada DJ Naz ataupun Abang Naz kan, sebagai seorang yang dah lama dalam industri ini, Abang Naz pastinya sudah melihat peredaran zaman dalam industri. Lama singa. Kiranya singa. Berpengalaman. Sebagai seorang yang berpengalaman, saya ubah ayat. Okey. Adakah ini satu cabaran? Sebab ada orang menggunakan konsep tular untuk marketing ini sebagai kekuatan mereka. Cabaran ni lah, saya fikir lah, dia bergantung macam you kena jelas kalau you buat konten, ni ada konten yang setengah dia bersifat sementara saya. So macam mana untuk you buat konten ni, sekarang you buat 20 years orang boleh refer lagi konten ni. Jadi you kena buat satu barang yang timeless kata orang. So macam benda yang timeless. Macam mana satu konten yang kualiti dia sekarang orang boleh tengok dan 20 years orang boleh refer balik. So saya rasa benda tu lebih inilah cabaran bagi yang buat konten. Kalau kita tengok mula-mula TikTok dulu orang sibuk berjoget je. Sekarang mana ada lagi? Itu zaman-zaman Bella Poarch kan. Mana kita Bella Poarch pun kita tengok. Mana kenal lah. Saya tak tengok, cuma saya masa tu je lah. Tapi sekarang dah banyak konten yang lebih baik dan sebagainya. So nak buat barang yang timeless lah. Macam gitu. Dan satu lagi kita ada tanggungjawab sosial dekat masyarakat dan sebagainya. Dan penting untuk pihak-pihak berkuasa ni saya fikir untuk pantau mana yang boleh, mana yang tak boleh. At least negara kita dah ada, walaupun kita freedom of speech, you tahu you budak law, kita ada Defamation Act, COC, bagai semua, Seditious Act. Jadi benda ni paling tidak dia boleh pantau, mana boleh buat, mana tak boleh buat lah. Saya rasa involvement macam pendidik, macam doktor ni perlu lebih banyak untuk educate masyarakat mana boleh, mana tak boleh. Betul. Dan sebenarnya dah banyak juga content creator seperti yang Manas kongsikan ini. Mereka expert dalam sesuatu bidang. Kemudian konten yang mereka buat tu pun menunjukkan itulah apa yang mereka lakukan setiap hari. Dan kontennya bagus-bagus sebenarnya. Saya fikir social media ataupun konten-konten yang ada di macam yang kita katakan tadi, buffet spread tu, kita juga yang memilih akhirnya kita nak makan yang mana satu. Sebab ada banyak juga lambakan konten-konten yang tidak baik, tetapi banyak juga konten-konten yang sangat memberi manfaat kepada kita semua. Sebab kadang-kadang sesuatu perkara itu berlaku ataupun situasi itu berlaku, benda remeh je, tetapi ada je seorang yang memetiknya, jadikannya konten. Tak bukan cakap macam Sugi viral tentang siang ikan, tapi sahaja. Ada banyak kisah seperti itu kan. Tapi you learn daripada benda tu. So sekarang ni dah pandai pada siang kan. Kita bincang selepas ni. Saya pandai siang. Baik, dan bagi Kila sendiri, bila bercakap mengenai media sosial, marketing and all, orang kaitkannya dengan validation kan. Orang muda lah terutamanya perlukan validation itu. Adakah validation bahasa Melayu tu apa? Pengiktirafan. So jadi adakah Kila masih lagi dalam konteks melihat media sosial sebagai tempat mendapatkan pengiktirafan, dan bila buat sesuatu konten, Kila rasa macam alamak berapa likes aku dapat, dapat reach tak macam tu? Okey, kalau macam Kila lah, kalau Kila sekarang kalau buat konten dan sebagainya tu bila kita dah kita buat konten tu untuk engagement lah. Betul. Satu kan. Penting juga social media zaman sekarang kan. Dan kita pun penting juga kena ada followers, kena ada likes supaya bila kita nak grab attention orang untuk tengok kita punya konten. Sebab itu pun sebahagian daripada kerjaya kita juga kan. Jadi nak kata pengiktirafan daripada netizen yang komen-komen tu, bagi Kila kalau dulu mungkin dulu kita rasa macam contoh kalau kita buat, Kila ni terlampau dulu Kila terlampau fikirkan what people gonna think about me kan. Kalau Kila post macam ni, nanti kau orang cakap buruk macam mana. Okey, ada baru-baru ni pun ada juga kan. Biasa people keep comparing, orang suka compare kita dengan ini dengan itu kan. Jadi kadang-kadang benda tu dia buat kita rasa down. Dia buat kita rasa macam tak ada, orang kata apa, tak ada keyakinan diri. Tapi apa yang Kila belajar sebenarnya pengiktirafan daripada masyarakat luar, kalau benda itu adalah negatif, Kila tak perlu ambil. Cukup kita tahu apa yang kita buat, cukup kita tahu apa yang kita sampaikan, selagi benda tu tak salah, mengikut orang kata etika kan. Dan I think it's kita tak perlu validation daripada orang pun sebenarnya. Sebab kita baik ke, kita buruk ke, social media ni orang akan nak suka bercakap. Ada je dia orang nak petik. Saya suka kejujuran daripada Kila. Sebab macam saya sendiri pun, saya akui juga likes ataupun insights ataupun reach untuk mereka yang bekerja
dalam bidang social media, dalam bidang yang kita ceburi sekarang ini, yang memerlukan kita berada di mata masyarakat, kadang-kadang perlu juga apabila kita bekerjasama dengan brand-brand tertentu dan sebagainya, kerana itu adalah pulangan apa yang mereka bayar kita untuk kita berikan semula kepada brand yang kita bekerjasama tu. Jadi perlu faham ada orang kata sudut pandang yang berbeza untuk seseorang individu itu, dan jangan terus menggelarkan mereka, alah dia ni gila likes, gila views dan sebagainya. You terkesan tak kalau katakan netizen macam validation tadi tak valid, macam mana? Adakah you terkesan? Untuk mendapatkan semua orang punya validation tu tidak, tetapi asalkan apa yang saya post tu memberi impak kepada, kalau tak semua, satu dua pun apalah salahnya. Sebab akhirnya kita buat konten tu kalau untuk kita diri sendiri yang tengok, baik tak payah post. Betul. Betul tak? Betul. Baik. Okey, baik. Di penghujung ini doktor, mungkin doktor boleh sampaikan pesanan lah kepada mereka-mereka yang rasanya nak buat marketing dan pada masa yang sama ingin tular. Tidak salah kalau nak tular, tetapi kita perlu ada rasa tanggungjawab itulah. Okey, pada saya biasalah saya sebut kan, kalau dalam WHI ni saya kata apa-apa perkara pun kita nak buat, kita perlu ada ilmu. Dan ilmu tu bukan sahaja kita dapat daripada TikTok, dan ilmu itu perlu kita ada guru. Sebab itulah kalau kita belajar ilmu tapi tak ada guru, memang kita akan jadi sesat. So mungkin yang tular-tular yang terlampau beria sangat ni mungkin adalah yang guru-guru yang salah kan. So perlu ada ilmu. Dan kedua, kalau kita nak buat, kita kena jaga hukum Allah. Kita kena tengok, okey, aku sekarang ni nak tular, bab kata orang lama kita DJ Nas tadi, perlu yang orang berpengalaman yang tiada timeless. Maksudnya 20 tahun, 30 tahun, hatta kita mati pun orang boleh guna lagi. Dan ingat satu perkara, kalau kita buat satu perkara, kita hidup ni tak lama. Dan kita hidup, kalau yang Islam, kita ada dua, kat dunia dan akhirat. So once kalau kita buat sesuatu yang baik dan orang hashtag benda yang baik, so insya-Allah itu akan jadi saham akhirat kita. Tapi kalau kita buat tular benda-benda yang mendatangkan dosa kepada kita, orang hashtag selamanya akan jadi saham dosa kita. Baik. Saya rasa itu konklusi yang terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu tular untuk marketing. Terima kasih kepada orang lama, 4 kali yang dah sebut hari ini. DJ Nas, Menyampai Molek FM dan Jengkila. Tahniah atas jawatan baru. Selamat berjaya untuk semua yang diceburi oleh Kila selepas ini. Terima kasih juga kepada Dr. Siti Aisyah Yahya atas perkongsian pada hari ini. Mana yang dah nampak dan kenal pasti karakteristik HPD itu. Sama-samalah kita berubah ke arah yang lebih baik. Baik, dan anda di rumah jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan bersama dengan Mahalini. Ada persembahan. Aku batuk. Wanita hari ini. Aku tersiksa melihat semuanya berubah. Mengapa kau tak mau tahu bagaimana hati ini tanpamu? Cintamu, oh di mana aku bisa temu? Jika kau minta aku menjauh, hilang dari seluruh memori indahmu, kan ku lakukan sama, walau tak mungkin sanggup bohongi hatiku. Jika kau meminta
Terima kasih Mahalini. Mahalini in the house. Apa khabar? Baik. Apa khabar? Sehat. Baik. Okay. Siapa yang tidak kenal Mahalini, lagu yang dinyanyikan oleh Mahalini tadi, Bohongi Aku, kalau di YouTube sekarang ni dah 51 juta tontonan. Dan lagu hit yang lebih viral, semua orang yang saya cuba nyanyi tadi tapi tak kesampaian tu. Kalau yang tu di YouTube dah 87 juta tontonan. Tahniah, selamat. Thank you. Okay, pertama sekali selamat datang ke Malaysia, ke Sri Pentas. Dan terima kasih untuk persembahan tadi Mahalini. Love Kestra Mahalini akan berlangsung pada 3 Februari ini. Live in Kuala Lumpur. Yes. Okay, adakah ini kali pertama Mahalini di Malaysia? No, kalau konsert itu udah tahun lalu juga Januari. Baik. Seronok, suka tak dengan crowd di Malaysia? Tentu. Soalnya Malaysia mirip-mirip Indonesia juga ya. Jadi kayak crowdnya tuh, terus euforianya juga sama gitu. Jadi mereka seru semua. Baik, nanti boleh bagi tahu ke sedikit lagu-lagu apa yang bakal dinyanyikan di Love Kestra nanti? Sedikit. Lagu-lagu apa yang playlist yang akan dinyanyikan? Beberapa mungkin Sisa Rasa, tadi. Terus apa ya, yang orang ya Melawan Restu. Sial? Berapa lagu tu? Maybe. Berapa lagu tu Mahalini? Kenapa? Berapa lagu yang awak akan persembahkan? 17. Wow, 17. Okey, berarti ini tahun kedua buat konsert di Malaysia. Tahun kedua. Apa perbezaan dari konsert pertama tahun kemarin dan kali ini? Konsert pertama itu tempatnya waktu itu kapasitinya lebih kecil. Kapasitinya cuma 2.000-3.000. Mungkin sekarang lebih besar karena megastar. Terus karena tempat lebih besar, jadi aku dan Karisma itu bawa konsep orkestra, jadi nama Love Kestra. Baik. Ramai juga Yana dan Mahalini pergi ke konsert bukan sahaja untuk mendengar lagu-lagu, menikmati persembahan, tetapi nak tengok baju-baju juga. Jadi Mahalini sendiri akan menukar banyak baju ke kostum. Ya. Pesanannya gimana? Ada tiga lah. Tiga. Oh, sebab konsert dia macam orkestra. Ya, kita jadi ganti baju dulu. Lepas segmen ini ganti baju gitu. Baik. Ada berkolaborasi dengan mereka fashion di Malaysia ataupun semuanya pakaian itu nanti dari Indonesia? Jadi nanti pakaiannya di Indonesia. Cuma ada beberapa desainer Indonesia yang memang sudah biasa pegang banyak. Okey, nanti boleh cuba mereka fashion boleh sangat boleh je juga kat Malaysia ni. Boleh je. Tadi awak katakan di YouTube lagu Sial tu dah 87 juta tontonan. Wow. Bolehlah belanja sedikit lagu nyanyi sikit. Belanja. Belanja apa ni? Disuruh belanja. Belanja lagu. Sial gimana lagunya? Banyak sangat lagu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Dia kalau kan suara Mahalini tapi lip sync oleh saya. Ada permintaan Mahalini. Penerbit saya mahukan chorusnya. Boleh ke? Chorus tadi chorus. Oh, tadi chorus lah penerbit. Bridge maksudnya. Mungkin yang jangan bayar saya nyanyi. Jadi mendingan kamu yang nyanyi. Gimana? Siang-siangnya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku, puas kau curangi aku. Terima kasih. Ini Mahalini mahal betul. Tak boleh pergi. Terima kasih banyak-banyak Mahalini. Baik, mungkin seperti mana yang mereka tahu konsert awak akan berlangsung pada 3 hari bulan Februari. Tiket pun sudah mula dijual sejak Disember. Jadi mungkin ada apa-apa yang ingin disampaikan? Buat teman-teman saya di Malaysia, fans-fans saya di Malaysia namanya Mylins. Don't forget untuk datang nanti tanggal 3 Februari ke Love Kestra. So kita nyanyi bareng, kita bersedih-sedih bersama, galau bersama, dan kita seru-seruan bareng di sana. Sampai jumpa di Love Kestra. Okey, terima kasih. Terima kasih, thank you. Dengan karya-karya luar biasa yang bikin semua galau dan
geram dengan mantan masing-masing. Okay, all the best to you. Yes. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat seketika. Kembalinya nanti, kami berdua akan kembali bergabung. Jadi jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan terima kasih sejam dah kita bersiaran dengan pelbagai info dan juga maklumat yang saya harapkan bermanfaat buat kita semua. Ya, jadi selepas ini kalau sesiapa yang ingin tular tak salah tetapi pastikan konten yang anda tularkan itu bermanfaat buat semua orang ya. Baik, dan di sini sahaja sampai di sini sahaja WHI untuk hari ini dan WHI akan kembali esok seperti biasa hari Selasa kita masak-masak. Inilah menunya. Menu singgang dan juga pindang. Apa antara orang kata gunya kalau makan singgang ni kan orang kata dengan nasi putih, panas-panas dengan kuah singgang itu je dah cukup memadai. Apa kata anda pula? Ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan buat anda yang belum lagi follow kami di akaun social media kami, ayo lakukannya. Okey, Instagram kita ada, Facebook dan juga TikTok. Social media kami tular benda-benda yang comel. Cute macam yang anda makan. Baik, jadi terima kasih kerana bersama kami. Saya dah lapar ni cakap pasal makanan. Jadi terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Take care semua. Assalamualaikum. Bye. Mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita